dia kena sembahyang fardu. Hak tu ketentuan dia. Kalau kita buat hak sunat tak ada. Buat banyak pun tak berhenti buat, tak ada. Lebih berat lagi hukuman daripada ni, tak ada. Orang curi bunuh tak boleh, tak lepas, bahkan berdosa. Pemerintah itu, penguasa tu yang melaksanakan hukuman lagu tu dosa. Melaksanakan hak lain-lain pun dosa, tak boleh. Dia tak boleh ubah hukum. Ini dia ciri-ciri hukum hudud. Tak boleh. Adapun hukum lain hak bukan merupakan hudud, boleh ditentukan oleh manusia. Boleh ditentukan oleh manusia, ada peraturan dia lah. Setengah ulama mengatakan tak boleh lebih daripada hukuman had. Setengah ulama mengatakan boleh, tetapi tidak sebagai suatu ketentuan. Misalnya dadah, kita kata tidak termasuk dalam hudud sebab tidak ada ketentuan di dalam agama. Ketentuan ini maksudnya daripada Allah berdasarkan Quran ataupun hadis tak ada. Tapi siapa bunuh tu boleh ke tidak? Jadi ini mengikut pendapat yang mengatakan hukuman takzir ataupun berdasarkan siasah, dia panggil boleh. Siapa ke peringkat lebih daripada had boleh, tapi dengan tidak tentu. Mana boleh pindah, semula boleh pindah, boleh buat ringan sikit ke, boleh tukar-tukar ke hukum, boleh, tidak salah. Tapi kalau hukum had nak tukar-tukar tak boleh, dengan bayar ke tak jadi, dan tak lepas. Jadi tanggungjawab melaksanakan hukuman ini ialah tanggungjawab pemerintah. Jika pemerintah tidak melaksanakannya, dosa pemerintah, tak lepas. Lepas tu orang ramai ni tak berdosa ke? Berdosa juga. Kalau sekiranya misalnya ada mana-mana golongan, ya, parti kalau kita kata gapo-gapo ke, yang tak sah melaksanakan hukuman tu, kita sokong dia. Kalau tak sah, kita sokong dia, dosa juga pak kita. Tapi kalau dia kata bukan kita tak sah laksanakan, tapi ada sebab-sebab tertentu, tidak cukup syarat lagi, tu tak sampai lagi peringkat tu, tak termasuk lagi, tak termasuk lagi sini. Tapi kalau jelas tak sah, tidak sesuai hukuman ini dilaksanakan, lagu tu, hak kata lagu tu pun boleh rosak akidah dia, dan tak boleh sokong sama sekali. Kalau lagu tu, kalau sokong dosa, gitu. Tapi kalau tidak, dia tidak kata gitu, cuma dia kata memang wajib, tapi kita tidak cukup syarat lagi, misalnya, walaupun itu hanya alasan, dia tanggungjawab. Tetapi bagi orang yang menyokong tu, tidak mungkinlah dari segi politik apa tidak lagi berdosa. Atas butir itulah, atas butir lain tu tak tahulah, orang lain tu mungkin berdosa lain pula, wallahu alam lah, tu tengoklah pula. Tapi atas butir tu, maknanya tidak berdosa, sebab mana dia nak melaksanakan juga. Cuma apa tidak laksana, hak tu kena bincang hak tu. Tetapi tidak jadi kata berdosa lah, pada dasarnya, pada dasarnya. Jadi ini hak ni termasuk di dalam, itulah bezanya hukum had dengan hukum qisas dan ta'zir. Sebelum pada ni pun kita sudah sebut dah sikit sebanyak perbezaannya tu. Jadi hak ni tak boleh, bukan termasuk dalam ta'zir. Macam hukuman dadah itu ta'zir, hukuman lain-lain itu ta'zir, boleh berubah, tak apa nak ubah, tidak dosa, sesuai dengan keadaan. Hak ni tak boleh. Kalau nak dilaksanakan lagu ni, kalau buat lagu lain tak jadi. Dan sudah sebelum pada ni pun sudah sebut dah, maknanya kalau seseorang tu dia dirogol, perempuan dirogol, maka kes tu sampai kepada mahkamah dah, sampai kepada mahkamah, kepada hakim lah. Jadi sabit dah, hak tu pun mengaku dah apa. Jadi sekarang ni kalau hak perempuan saat ni dia nak maaf, tak boleh, bukan hak dia. Itu maksud hak Allah tu. Pemerintah wajib kena laksanakan hukuman itu ke atas perogol itu, walaupun yang dirogol tu maaf, tak boleh. Ayah dia maaf, tak boleh, semua tak boleh. Itu beza dia. Tapi berbeza dengan hukuman kisah dulu kalau bunuh.
lain. Baiklah, kita tengok dulu Imam Nawawi kata apa ni. Dia petik daripada Qadhi Iyad dulu. Dia kata Qadhi Iyad radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala memelihara harta manusia dengan mewajibkan hukuman potong tangan pencuri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan hukum yang seperti ini pada jenayah selain daripada pencurian, seperti ragut, rampas hak orang, dan mencopet orang kata, semua tu lebih kurang lah maknanya. Sebab ini semua sedikit berlakunya berbanding dengan curi. Curi ni lebih banyak berlaku. Hak lain tu, hak pasal ragut, hak pasal buat lari, hak pasal rapah tu tidak sebanyak hak ni. Dia kata dan kerana kes-kes hak lain ni, jenayah yang lain boleh dibawakan kepada pemerintah. Sebab apa? Biasanya apabila berlaku gini, orang tengok ragut, orang tengok ramah, dah boleh jadi orang boleh tolong, dah pegang, dah igak. Kita kata kalau dah pun lepas pada tu kita tak sibuk pukul apalah, kita kata tak sibuk pukul apa, tak berlaku pukul pemukul apa, tapi boleh dibawa kepada mahkamah sebab ada saksi, ramah saksi. Memang dia ambil dah tuai sendiri tu pun apa. Begitu juga orang rapah, orang tahu siapa dia yang rapah tu, tahu, senang. Penyelesaiannya senang. Sebab tu hukuman dia tidak lagu ni. Sebab apa? Sebab curi ni jarang kalau kita nak kata nak nanti ada saksi cukup molek, bukti molek, ada payah. Sebab tu hukuman tu berat, supaya orang tak buat lah cara lagu tu. Bukan makna nak suruh menggalakkan orang ragu ke apa, tidak. Hak tu mudah nak dikesan, hak ni payah nak kesan. Sebab itulah berat, supaya orang tidak akan melakukan. Dan ijma' orang-orang Islam, dia tidak kata ijma' ulama saja, ijma' orang Islam, semua orang Islam, tentang kena potong tangan pencuri ini fil jumlah. Ini pada dasarnya, secara umumnya memang tangan pencuri kena potong, walaupun mereka khilaf tentang cabai-cabai dia. Tentang cabai dia, potong tu potong mana, potong balik mana dulu. Itu adalah, tetapi potong tangan itu semua sepakat, ijma'. Lepas tu dia pun nak marilah hadis ni lebih kurang sama je nampaknya hadis tu. Imam Nawawi pun sebut tu hadis Aisyah gini-gini, hadis Ibnu Umar gini-gini, lebih kurang sama. Lepas pada tu Imam Nawawi sebut ijma' ulama dipotong tangan pencuri seperti mana telah disebutkan tadi. Tapi mereka ikhtilaf, berbeza pendapat tentang syarat nisab dan kadar barang yang dicuri itu sebanyak mana baru kena potong tangannya. Itu ada khilaf situ. Ahlul Zahir berkata, ini mengikut mazhab Zahiri, tidak disyaratkan nisab, tidak ada kadar, asal kata curi kerak lalu, sikit ke banyak kata dia. Ini juga pendapat Ibnu binti Syafi'i, yang ni cucu Imam Syafi'i, anak lelaki daripada anak perempuan Imam Syafi'i. Dia ada cucu, Ali, cucu dia. Daripada mana tokoh-tokoh dalam mazhab kita, dia berpendapat gitu juga. Yang ni cucu Imam Syafi'i ada berpendapat gitu. Qadhi Iyad menyebutkan ini juga pendapat Hasan Basri dan puak-puak Khawarij dan Ahlul Zahir. Dia sebut mereka berpegang buat hujah dengan firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Dia tak ada sebut banyak mana curi, dia tak ada sebut kadar, dia kata pencuri. Asal masuk dalam istilah pencuri ialah adalah
Gitu. Dia pegang dengan umum ayat itu